Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 17 Mac bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama hari ini. Nasib 200,000 warga Malaysia yang berulang alik ke Singapura akan diketahui petang ini. Tragedi kompleks bersepadu Pengerang, polis sahkan tiada unsur khianat atau sabotaj. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Status lebih 200,000 warga Malaysia yang berulang alik untuk bekerja di Singapura akan ditentukan petang ini susulan langkah kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa esok. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Pichi berkata pihaknya akan diberi taklimat terperinci berhubung perkara itu oleh Majlis Keselamatan Negara MKN untuk dilaksanakan. Ada juga soalan yang ditanya kepada pihak saya berhubung dengan adakah pihak polis akan menguatkuasakan sekatan ke atas rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Itu pun mungkin insyaAllah petang ini kita akan dapat detail ya. Selepas mesyuarat dengan MKM Negeri, Majlis Keselamatan Negeri dan juga MKM Pusat lah akan keluar arahan yang terperinci. Beliau diminta mengulas status warga Malaysia yang bekerja di Singapura susulan keputusan kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan. Pada masa ini terdapat lebih 200,000 warga Malaysia yang berulang alik ke Singapura melalui Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin Sultan Iskandar, Bukit Janggar dan Kompleks Sultan Abu Bakar, Gelang Patah. Sementara itu, polis mengesahkan tiada unsur khianat atau sabotaj dalam tragedi kebakaran dan letupan di Kompleks Bersepadu Pengerang malam Ahad lalu. Berikutan itu, Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Pichi berkata, siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kebakaran diserahkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Ini kecualilah ada elemen-elemen orang kata apa? Arson ataupun khianat ataupun elemen-elemen berganas, contohnya lah. Itu polis akan masuklah. Setakat ni tidak ada elemen-elemen yang dinyatakan tadilah. Itu kita serahkan kepada pihak bomba lah untuk menyiasat punca insiden tersebut. Beliau mengulas perkembangan siasatan polis berhubung kebakaran di Kompleks Bersepadu Pengerang yang mengorbankan 5 pekerja, manakala 2 lagi cedera. 4 mangsa yang rentung dikenal pasti sebagai Fadi Akmal Fazil, 25, Azharul Ashraf Nur Akmal Zulkarnain, 28, Nur Fazli Muhammad Nur, 32, dan Cik Huzaidi Cik Harun, 26, dan Hadi Syafiq Jamil, 28 tahun. Seorang lagi mangsa dikenali sebagai Arnaldo Alexander, 28, parah akibat melecur 70%, manakala Muhammad Saiful Ahmad, 29, pula berjaya melarikan diri dilaporkan melecur 40% pada tubuhnya. Dalam pada itu, berita yang tular di media sosial sejak semalam, kononnya 2 individu yang dikatakan positif COVID-19 melarikan diri dari Hospital Port Dickson adalah tidak benar. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syam Muhammad menerusi satu kenyataan berkata, kedua-dua individu itu yang berusia 40 dan 44 tahun sebenarnya datang ke hospital berkenaan bagi menjalani ujian saringan mengikut prosedur hospital kerana dikatakan mempunyai simptom COVID-19. Bagaimanapun, individu berumur 40 tahun itu meninggalkan hospital tanpa menjalani ujian saringan tetapi kembali semula untuk mendapatkan rawatan atau ujian saringan sementara seorang lagi belum kembali semula ke hospital dan dalam usaha mengesannya.
Aidi Syam berkata semakan lanjut masih dijalankan sama ada kedua-duanya hadir ke perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur ataupun tidak. Berikutan banyak jangkitan direkodkan susulan perhimpunan itu. Katanya menularkan berita yang tidak sahih boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sementara itu, tinjauan di Pasar Besar Ipoh dan di sekitar kawasan berhampiran mendapati aktiviti perniagaan barangan keperluan harian berjalan seperti biasa. Menurut peniaga yang ditemui, bekalan seperti ayam, telur dan sayuran mencukupi. Malahan ada harga barangan yang semakin menurun. Bagi peniaga ayam dan telur di Ipoh, bekalan bahan mentah itu dikatakan tidak pernah putus. Sebaliknya, setakat ini tiada kenaikan harga yang melampau dan pembeli juga tidak perlu bimbang. Bekalan ada, tak ada masalah. Cuma orang takut je lah. Jadi sebagai peniaga macam ada orang kata demand ni ke? Contoh macam bekalan simpan stok ke tak ada? Alhamdulillah setakat ni. Ada duit, ada lah ya. Supplier dia tak susah. Supplier apa? Supplier kamu bayar, dia orang hantar je berapa banyak mintaan. Dia bagi je. Saya tak tahu stok setakat ni okey lah, alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Dari segi orang kata harga ada naik ke tak ada? Tak ada, biasa je. Bagi penjual sayur pula berbeza ceritanya, di mana harga beberapa jenis sayuran menurun secara mendadak. Ini disebabkan pengeluaran yang tinggi berbanding permintaan. Sayur sekarang memang tengah murah. Pasal terlalu banyak pengeluaran. Pengeluaran terlalu banyak, orang tak ada membeli, dia akan turun. Tapi ada setengah dia akan naik. Macam daun bawang, tomato dah mula naik. Itu je lah yang setakat ni. Ikut jenis lah bang. Bukan semua sayur yang naik. Tinjauan di kawasan kedai runcit di sekitar Ipoh juga mendapati pengguna masih tenang membeli barangan seharian mereka. Menurut peniaga yang ditemui, pertambahan jumlah pelanggan adalah disebabkan musim cuti sekolah dan bukannya akibat pembelian panik seperti didakwa sesetengah pihak. Dan berikut senarai dan nombor telefon 26 buah hospital yang beroperasi khusus untuk pemeriksaan dan menguruskan mereka yang dijangkiti virus COVID-19. Orang ramai yang mempunyai simptom berkaitan boleh terus ke hospital berkenaan atau menghubungi cawangan kawalan penyakit berjangkit di talian tertera. Pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam berhubung keputusan kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai Rabu 18 Mac sehingga 31 Mac di seluruh negara dibuat mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Antara bentuk sekatan perlu dipatuhi, larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Bagi menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan perlu ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serberneka yang menjual barangan keperluan harian. Penangguhan semua aktiviti keagamaan bagi umat Islam termasuk di masjid dan surau serta solat Jumaat adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang telah bersidang pada 15 Mac lalu. Seterusnya, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara juga dilakukan. Bagi yang baru pulang dari luar negara pula, mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Dan mulai esok juga, sekatan dibuat kepada kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan penutupan sekolah kerajaan dan swasta serta institusi pengajian tinggi.
Semua taska, sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti turut diarah tutup. Arahan tutup juga berkuat kuasa ke atas semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Bagaimanapun, proses pembelajaran di beberapa universiti awam akan ditukar kepada dalam talian atau e-pembelajaran. Peningkatan pesanan makanan dalam talian menunjukkan angka yang positif kebelakangan ini susulan langkah beberapa syarikat korporat mengarahkan pekerjanya bekerja dari rumah. Jumlah pesanan yang agak memberangsangkan itu turut diakui beberapa syarikat penghantaran makanan yang merekodkan angka positif bagi suku pertama tahun ini walaupun tidak boleh mendedahkan jumlah sebenar pesanan diterima daripada pelanggannya. Berikut laporan wartawan Salina Zakaria. Mengikut laporan media di Singapura, GrabFood menunjukkan peningkatan sekurang-kurangnya 20% dalam tempoh beberapa minggu yang lalu. Manakala Foodpanda Singapura pula menunjukkan peningkatan statistik 15% pada Februari lepas berbanding bulan sebelumnya. Namun di Malaysia, beberapa syarikat penghantaran makanan dalam talian mengakui jumlah permintaan yang agak memberangsangkan diterima dengan penghantaran langsung ke kediaman mahupun ke pejabat. Bagi syarikat Foodpanda Malaysia, pihaknya turut mengambil langkah proaktif termasuk memastikan penghantar makanannya sentiasa membuat pengendalian yang bersih dan selamat sebelum menghantar pesanan kepada pelanggan. Kami telah buat dedicated website yang khusus untuk mengupdatekan rider-rider kami akan COVID-19 ni dan juga kami sentiasa remind our riders on hygienic and also training kepada macam mana nak cuci tangan, macam mana nak deliver makanan, and also kami providekan mask and sanitizer kepada rider-rider kami. Kami ada dua promosi yang dijalankan sekarang. Promosi yang pertama adalah New Panda, iaitu untuk pelanggan yang baru kami memberikan diskaun 50% dan Panda Pel kepada existing customers yang mendapat diskaun sebanyak 30%. Bagi memastikan penghantaran dilakukan dengan tepat mengikut permintaan pelanggan, syarikat turut menggunakan perisian analisis data selain membahagikan pesanan mengikut lokasi yang telah ditetapkan. Penghantar makanan berpengalaman 4 tahun dalam bidang ini turut mengakui pesanan dihantar hanya di depan pintu kediaman pelanggan selain memastikan jarak sosial yang dinasihatkan. Pengalaman sebagai rider Foodpanda bila berhadapan dengan wabak COVID ni, memang kami diberitahu oleh pihak pengurusan supaya mengambil langkah-langkah kebersihan, keselamatan terutamanya sebelum kami pick up makanan tu kami dikendaki membasuh tangan lah. Dan kebanyakan tempat-tempat pick up di restoran, di shopping mall pun telah menyediakan sanitizer. Dan amat mudahlah untuk para rider sanitize diorang punya tangan sebelum diorang ambil makanan tu untuk dihantar kepada pelanggan. Setakat ini, pelanggan tidak mewajibkan mengisytiharkan diri mereka mempunyai simptom COVID-19 ketika membuat pesanan. Namun, syarikat penghantaran makanan menasihatkan agar pelanggan melakukan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Namun sekiranya pelanggan mendedahkan maklumat mereka, prosedur operasi standard SOP tertentu perlu dipatuhi, termasuk meninggalkan beg penghantaran di depan pintu dalam jarak 1 meter. Pelanggan juga dikehendaki menandatangani surat pengakuan sebelum penghantar makanan wajib membersihkan tangan mereka menggunakan swab alkohol. Berikutan wabak COVID-19 yang sedang berlaku ketika ini, sudah pastinya permintaan terhadap penghantaran makanan agak tinggi ketika ini berbanding dengan kebiasaannya. Dan berdasarkan statistik, walaupun tidak dibuktikan secara perangkaannya, aplikasi-aplikasi Foodpanda maupun Grab sendiri mengakui sememangnya terdapatnya penawaran yang tinggi berbanding dengan minggu-minggu sebelumnya. Justru sebagai pelanggan, kita juga mempunyai khidmat sosial untuk menjarakkan diri kita sekiranya mempunyai wabak-wabak ataupun simptom-simptom COVID-19 ini bagi mengelakkan orang ramai daripada terkena sebarang jangkitan. Laporan Salina Zakaria.
Sidang Dewan Undangan Negeri Selangor ditangguhkan susulan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Perkara itu diusulkan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Syari dan diluluskan oleh Speaker Dun Eng Sulim pagi tadi. Semalam, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan pembukaan persidangan penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Selangor ke-14. Bagaimanapun, istiadat memeriksa perbarisan dibatalkan. Pembatalan itu dibuat atas permintaan Sultan Sharafuddin. Sidang Dun Selangor sepatutnya dijadual berlangsung dari 16 Mac hingga 28 Mac ini. Pasaran modal termasuk Bursa Malaysia akan beroperasi seperti biasa dalam waktu dagangan biasa. Menurut Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), semua pasaran akan terus beroperasi dengan cara yang adil dan teratur dengan semua pemantauan pengawal seliaan yang diperlukan disediakan. Pengerusinya Datuk Syed Zaid Alba dalam satu kenyataan berkata, SC telah menyediakan langkah kesinambungan perniagaan termasuk tapak sokongan, kemudahan pemulihan dan saluran komunikasi alternatif. Suruhanjaya itu juga akan memantau semua aktiviti berkaitan pasaran dan bursa serta pengantara pasaran modal termasuk operasi penyelesaian dan depository. SC dan Bursa Malaysia memantau secara proaktif perkembangan mengenai COVID-19 di peringkat nasional dan global untuk menilai impaknya dan menentukan skala respons mereka untuk mengekalkan integriti pasaran. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Memerangi COVID-19 secara besar-besaran, Perancis dan Amerika Syarikat turut melaksanakan sekatan pergerakan ke atas rakyatnya. Presiden Perancis Emmanuel Macron memberitahu pihak tentera akan diminta untuk membantu memindahkan mereka yang sakit ke hospital. Manakala Presiden Donald Trump memberi amaran krisis itu mungkin berlarutan hingga musim panas nanti. Sebuah hospital tentera dilengkapi 30 katil rawatan rapi juga akan dibina di Alsace, Perancis. Restoran, bar, sekolah dan resort ski telah pun ditutup dan Macron memaklumkan mulai tengah hari ini orang ramai tidak dibenarkan keluar rumah kecuali untuk membeli barangan runcit, bekerja, bersenam atau mendapatkan penjagaan perubatan. Sesiapa yang melanggar sekatan itu untuk sekurang-kurangnya 2 minggu akan datang bakal dikenakan hukuman. New Jersey dan San Francisco mengumumkan perintah berkurung manakala Trump meminta penduduknya menghadkan perhimpunan kumpulan kepada hanya kurang daripada 10 orang. Trump mengaku buat kali pertama bahawa ekonomi Amerika Syarikat berkemungkinan menuju kemelesetan. Malah saham Wall Street merekodkan hari terburuk sejak 1987 dengan menjunam hampir 13%. Dalam pada itu, White House menafikan laporan bahawa Trump sedang mempertimbangkan pelaksanaan perintah berkurung di seluruh negara. Itali menjadi negara pertama di luar China mengumumkan perintah berkurung akibat ancaman COVID-19 yang setakat ini menjangkiti hampir 28,000 orang dan mengorbankan 2,158 nyawa di negara itu. Spanyol menyertai Itali mengumumkan perintah berkurung dengan 47 juta penduduknya hanya dibenarkan meninggalkan rumah untuk bekerja, membeli makanan dan mendapatkan rawatan atau membeli ubat. Jerman menguatkuasakan kawalan sempadan dengan kerjasama Austria, Switzerland, Perancis, Luxembourg dan Denmark manakala semua sekolah ditutup. Colombia pula menutup sempadannya dengan Venezuela dan melarang kemasukan pelancong dari Eropah dan Asia bagi mengekang penularan COVID-19. Sementara itu, Arab Saudi menutup semua tempat awam manakala Qatar dan Oman menutup sempadan bagi menghalang kemasukan warga negara berjiran di Asia Barat. Pasaraya di Australia membenarkan warga emasnya melakukan pembelian lebih awal berbanding kategori pengunjung lain. Berikutan pembelian panik yang berlaku di kebanyakan negara ketika ini. Rantaian pasaraya besar melaksanakan inisiatif itu bagi membolehkan golongan ini membeli barangan keperluan seperti tisu tandas yang selalunya habis dan mencetuskan beberapa insiden keganasan sebelum ini. Langkah itu bagaimanapun mengakibatkan pengunjung terpaksa beratur panjang dan akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Inisiatif waktu pembelian khas buat warga emas yang diperkenal di Australia ini akan diperbaik dari semasa ke semasa.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Ada berita baik untuk arena bola sepak ASEAN. Sambutan dan impak penganjuran kejuaraan bola sepak Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF mendorong penaja utamanya Suzuki Motor Corporation meneruskan komitmen saingan selepas ini. Menerusi laman sesawang rasmi Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF, Suzuki Motor Corporation akan terus menjadi penaja utama edisi ke-7 kejuaraan serantau itu yang lebih dikenali sebagai Piala AFF Suzuki tahun ini. Pegawai pengurusan Suzuki Motor, Kinji Saito, dalam satu kenyataan menyebut syarikat sentiasa menyasarkan untuk memberi keseronokan selain menyatakan penghormatan kerana dapat menjadi inspirasi terhadap penyokong menerusi penganjuran Piala AFF Suzuki. Syarikat pengeluar kereta dan motosikal dari Jepun itu menjadi penaja utama kejohanan dui tahunan itu sejak 2008. Saingan itu dilihat semakin baik setiap edisi dan tidak pernah gagal menambat hati dan minat peminat-peminat bola sepak rantau ini. Dijenamakan semula pada 1996, Thailand adalah negara yang paling banyak menjuarai kejohanan itu pada tahun 1996, 2000, 2002, 2014 dan 2016 dan Malaysia pula merasai kejuaraan sekali di 4 penampilan pentas akhir. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM mengambil keputusan drastik untuk memberhentikan serta-merta latihan atlet kebangsaan bagi mengurangkan risiko penyebaran COVID-19. Ini dilakukan selepas seorang atlet olahraga, Jackie Wong, disahkan positif virus berkenaan. Kesatuan Olahraga Malaysia dalam satu sidang media khas di Ibu Negara semalam memaklumkan semua aktiviti membabitkan atletnya dihentikan. Ini selepas atlet baling tukul besi negara Jackie Wong disahkan positif COVID-19 menjadikan kes pertama dalam arena sukan tanah air. Cancel all the local competition and training, all everything. Even training also? Training also. No, now I heard that MSN or a quarantine everybody in MSN, they cannot go out and nobody is allowed to come in. Arahan tersebut berkuat kuasa sehingga menerima arahan selanjutnya daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Tegasnya, kesemua atlet dan jurulatih olahraga negara diwajibkan menjalani kuarantin selama 14 hari di rumah bagi mengurangkan risiko penyebaran COVID-19. Badan induk itu juga tidak berhasrat memanggil dua atlet lompat tinggi, Nauraj Singh Randawa dan Lee Hap Wei yang kini sedang menjalani latihan di Brisbane, Australia untuk kembali ke tanah air dalam tempoh terdekat. Dengan perintah sekatan pergerakan yang turut diisytihar di Amerika Syarikat, pihak polis negara itu tidak terkecuali berganding bahu sebagai usaha membendung COVID-19. Visual mereka mengedarkan beg berisi bekalan makanan di Sekolah Tinggi T.C. Williams, Virginia. Mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Dengan itu, saya Marslah Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.